Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam Sumber Seminggu edisi 24 September 2022. Bersama saya Diana Rahib. Kita mulakan berita utama minggu ini. Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dilepas dan dibebaskan Mahkamah Tinggi Shah Alam atas 40 pertuduhan rasuah berhubung kontrak pengendali perkhidmatan One Stop Center OSC di China dan sistem visa luar negara VLN. Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Muhammad Yazid Mustafa membuat keputusan itu mendapati pihak pendakwaan gagal membuktikan kes prima facie bagi kesemua tuduhan terhadap Presiden UMNO itu di akhir pendakwaan. Justru, mahkamah memerintahkan tertuduh dibebaskan daripada semua tuduhan utama dan tuduhan pilihan. Dalam penghakimannya, Muhammad Yazid berkata, keterangan tiga saksi utama yang dikemukakan pendakwaan adalah tidak dapat dipercayai. Malah, keterangan mengenai siapa yang menyerahkan wang tersebut seperti dalam pertuduhan juga memprejudiskan tertuduh. Selepas keputusan dibacakan hakim, galeri awam yang dipenuhi dengan penyokong ahli Parlimen Bagan Datuk itu menepuk tangan sambil bersalam sesama sendiri. Mahkamah selesai mendengar keterangan 18 saksi di mana pendakwaan menutup kesnya pada 11 Ogos lalu dalam prosiding perbicaraan yang berlangsung selama 33 hari bermula pada 24 Mei tahun lalu. Ahmad Zahid 69 didakwa atas 33 tuduhan menerima suapan 13.56 juta Singapura dolar daripada UKSB untuk dirinya selaku Menteri Dalam Negeri ketika itu. Bagi 7 lagi pertuduhan, Ahmad Zahid didakwa mendapatkan untuk dirinya wang tunai 1.15 juta Singapura dolar, 3 juta ringgit, 15,000 Swiss franc dan 15,000 Amerika dolar daripada UKSB yang mempunyai kaitan dengan tugas rasmi beliau ketika itu. Kita terus ke antara berita yang menjadi tumpuan minggu ini. Amalan rasuah di negara ini disifatkan berada pada skala yang membahayakan berdasarkan teguran laporan Ketua Audit Negara secara berulang kali dan pelbagai penemuan dalam jawatankuasa kira-kira wang negara PSC. Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah bertitah, semua pihak tidak boleh memandang ringan, memilih melakukan penafian dan memikirkan segala justifikasi bagi menidakkan kewujudan rasuah di hadapan mata. Bagi dia bertitah agar semua pihak serius mahu membendung, memerangi dan menghapuskan rasuah. Baginda bertitah demikian ketika melancarkan buku tulisan Prof. Emeritus Tan Sri Dr. M. Kamal Hassan bertajuk Korupsi dan Kemunafikan dalam Politik Melayu, perlunya disegerakan transformasi moral etika. Titah baginda, semua pihak wajib bersifat berani mengakui bahawa sedang berlakunya amalan rasuah pada skala yang membahayakan berdasarkan teguran dan penemuan PAC. Ini kerana, menurut baginda, bilangan aduan serta rungutan yang dilaporkan kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM serta pelbagai agensi dan jabatan hendaklah dijadikan cermin dan dianggap petunjuk kepada situasi rasuah yang berlaku. Pada masa sama, Sultan Nazrin bertitah rasuah dikenal pasti sebagai salah satu sebab utama yang membantutkan pertumbuhan ekonomi, menghilangkan minat pelaburan asing, meningkatkan kos pentadbiran dan urus niaga, menidakkan rakyat daripada mendapat perkhidmatan serta mendorong berlakunya ketidakstabilan politik. Berita seterusnya. Mesyuarat Kabinet yang berlangsung pada Rabu membincangkan mengenai perancangan mengadakan pilihan raya umum ke-15. Bagaimanapun, tumpuan jemaah Kabinet yang dipengerusikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob lebih terarah pada isu banjir. Perkara itu disahkan Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Sarawanan yang menyatakan tiada sebarang keputusan dibuat mengenai tarikh PRU 15. Sebaliknya, perbincangan lebih kepada persediaan setiap kementerian dalam menghadapi musim tengkujuh yang diramalkan berlaku hujung tahun ini. Tambah Saravanan, mengambil kira situasi yang dilalui Disember lalu, jemaah menteri telah bersiap sedia dengan persiapan dalam menghadapi banjir. Hal yang sama turut dikongsikan oleh Menteri Pembangunan Luar Bandar KPLB Datuk Seri Mahzir Khalid bahawa PRU 15 mungkin tidak diadakan ketika negara berdepan musim banjir. Namun katanya, biarlah Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengumumkannya kerana beliau berhak menentukan tarikh yang sesuai.
Terdahulu, kenyataan Pengerusi Barisan Nasional dan Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi bahawa BN sanggup meredah banjir dan hujan lebat jika pilihan raya umum ke-15 mendapat kritikan daripada pelbagai pihak. Beralih ke berita hangat sepanjang minggu ini. Laporan Kesihatan Datuk Seri Najib Tun Razak tidak dapat didedahkan kepada umum kerana Kementerian Kesihatan Malaysia terikat dengan Tata Etika Kerahsiaan Pesakit di bawah Akta Perubatan 1971. Menurut Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, laporan kesihatan bekas Perdana Menteri juga hanya boleh dikemukakan kepada mahkamah sekiranya diarahkan oleh badan perundangan itu. Kata Dr. Nur Hisham, Najib dihantar ke Hospital Kuala Lumpur untuk rawatan oleh pakar perubatan berikutan perintah Mahkamah Tinggi pada 12 September lalu susulan keadaan kesihatannya tidak memuaskan dan ini adalah selaras dengan Seksyen 37 Akta Penjara. Menurutnya lagi, segala penyiasatan klinikal, perawatan dan pemantauan telah dijalankan oleh pihak KKM dan laporan perubatan akan dikemukakan kepada mahkamah jika diminta. Sejak beberapa hari lalu, tersebar di media sosial dakwaan mengatakan layanan istimewa diberikan terhadap Najib yang dirujuk dengan nama Kod Meparti. Dakwaan itu antaranya membabitkan pengubahsuaian ruang penjara untuk Najib selain laporan beliau dimasukkan ke Hospital Kuala Lumpur minggu lalu dan Hospital Rehabilitasi Ceras semalam kerana masalah kesihatan. Najib sedang menjalani hukuman penjara 12 tahun selepas Mahkamah Persekutuan mengekalkan sabitan dan hukuman terhadapnya dalam kes penyelewengan dana RM42 juta SRC International Sdn Bhd. Berita seterusnya. Kerajaan akan terus mempergiat usaha menyelamatkan rakyat Malaysia yang menjadi mangsa sindiket penipuan tawaran pekerjaan di luar negara bagi membolehkan mereka pulang ke tanah air. Kementerian Luar dalam kenyataan pada Khamis memaklumkan jumlah keseluruhan laporan kes sindiket penipuan yang diterima sehingga hari ini ialah 301 kes melibatkan negara Kemboja, Laos, Myanmar dan Thailand. Daripada jumlah tersebut, seramai 168 orang telah berjaya diselamatkan dan pulang ke tanah air. Selain itu, 34 orang sedang ditahan di depoh tahanan imigresen manakala baki 99 lagi masih dikesan oleh pihak berkuasa negara berkenaan. Terdahulu, kerajaan mengumumkan bahawa jawatan kuasa khas pelbagai agensi diketuai Kementerian Luar akan diwujud bagi memastikan rakyat Malaysia yang menjadi mangsa sindiket penipuan tawaran pekerjaan di beberapa negara dibawa pulang dengan selamat. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, kerajaan akan memastikan rakyat Malaysia yang menjadi mangsa sindiket penipuan tawaran pekerjaan itu dibawa pulang dengan selamat dan usaha sedang dilaksanakan melalui saluran yang ada bagi tujuan tersebut. Beliau berkata kerajaan amat prihatin dan mengambil serius mengenai nasib rakyat Malaysia yang terkandas di Kemboja, Laos, Myanmar dan Thailand kerana menjadi mangsa sindiket penipuan pekerjaan itu. Global minggu ini dimulakan dengan berita menggemparkan apabila kira-kira sebanyak 230 ikan paus ditemukan terdampar di pantai barat Tasmania pada 21 September lalu. Bagaimanapun, menurut pihak berkuasa Australia, hanya separuh sahaja ikan berkenaan yang didapati masih hidup. Imej udara memaparkan pemandangan luar biasa dengan berpuluh-puluh ekor mamalia hitam itu bergelimpangan di sepanjang pantai di kawasan Lautan Selatan. Sejak 2 tahun lalu hingga sekarang, kawasan pesisiran pantai itu sering menjadi lokasi kejadian sama apabila sebelumnya hampir 500 ekor ikan paus pandu juga pernah terdampar di pantai berkenaan dengan lebih 100 ekor daripadanya dapat diselamatkan. Setakat ini punca mamalia berkenaan terdampar secara besar-besaran masih belum dikenal pasti. Para saintis Tasmania berkata terdapat kemungkinan perkara berkenaan berlaku berpunca dari kawanan haiwan itu telah berenang keluar dari laluan selepas makan terlalu dekat dengan pantai. Aquí en el centro de Uruapan
Dua maut ketika bergegas menyelamatkan diri daripada gempa bumi kuat yang menggegarkan Mexico pada 22 September lalu. Mangsa seorang wanita maut selepas kepalanya terhantuk akibat terjatuh dari tangga, manakala mangsa kedua mengalami serangan jantung. Agensi Seismologi Negara melaporkan pusat gempa bumi berukuran 6.9 magnitude itu terletak berhampiran pantai Pasifik 84 km di selatan Colcomen di negeri barat Michoacan. Ia adalah yang paling kuat daripada lebih 1,200 gegaran susulan daripada gempa bumi berukuran 7.7 magnitude yang melanda kawasan sama Isnin lalu. Gegaran itu menyebabkan 2 orang maut di barat Mexico, merosakkan beberapa ribu bangunan dan mencetuskan panik lebih 400 km jauhnya di Mexico City. Gempa bumi terbaru sekali lagi mencetuskan penggera di ibu negara sejurus selepas 1 pagi waktu tempatan dan menyebabkan bangunan bergegar serta bergoyang. Presiden Mexico Andrés Manuel López Obrador berkata, gegaran susulan 6.9 magnitude dialami dengan pusat gempa di Colcomen. Datuk Bandar Mexico City Claudia Sheinbaum berkata, helikopter telah diterbangkan di atas bandar itu dan tiada laporan awal mengenai kemusnahan. Pentas arena minggu ini dibuka dengan pencapaian Harimau Malaya yang berjaya menundukkan Thailand apabila mara ke final Piala Raja Thailand 2022 hasil kemenangan 5-3 menerusi sepakan penentuan selepas terikat 1-1 di Stadium Chiang Mai pada Khamis. Kemenangan itu membolehkan skuad bimbingan Kim Panggon bertemu Tajikistan pada pentas final Ahad ini. Pada aksi terbabit, Malaysia berjaya menggertak Thailand dengan permainan bertenaga dan sentiasa menekan di garisan tinggi bagi memastikan tuan rumah tidak mampu bernafas untuk merencana gerakan. Malaysia membuatkan penyokong Thailand terkedu pada minit ke-32 selepas hantaran Safawi Rashid disudahkan Corbin Ong di hadapan gawang Thailand untuk meletakkan Malaysia di depan 1-0. Bersambung babak kedua, Thailand tampil lebih garang namun benteng pertahanan negara tenang mengawal asakan Thailand yang berusaha keras bagi mendapatkan gol penyamaan. Malaysia berpeluang menambah gol kedua menerusi tandukan Darren Lobb namun ditepis Kampol Patama Kakul pada minit ke-60 sebelum Shihan Hazmi menyelamatkan sekurang-kurangnya 3 percubaan yang seharusnya menghadiahkan gol buat Thailand. Selepas Malaysia beraksi dengan 10 pemain apabila Nur Azam Aziz dilayangkan kad kuning kedua di hujung permainan, Pansa Hevimbon mengikat kedudukan menerusi sentuhan terakhir sekaligus mengheret perlawanan ke sepakan penalti penentuan. Kegagalan Supachot Sarachat menyempurnakan penalti memaksa Thailand terpaksa menelan keperitan apabila perlu melihat negara lain menjulang Piala Raja Thailand 2022. Kita beralih kepada berita sukan di luar negara. Bintang bola sepak Cristiano Ronaldo meletakkan sasarannya untuk beraksi di pentas Euro 2024. Penyerang Portugal dan Manchester United itu berkata, dia tidak bercadang untuk bersara dalam masa terdekat. Menurut pemain berusia 37 tahun itu, impiannya masih tinggi iaitu mahu menjadi sebahagian daripada Piala Dunia dan Euro. Ronaldo telah menjaringkan 117 gol dalam 189 penampilan Portugal dan menjangkakan untuk bermain dalam kejohanan antarabangsa ke-10 utamanya untuk negaranya di Qatar 2022. 2 gol penyerang itu menentang Republik Ireland pada September 2021 membolehkannya meminta 109 gol yang dijaringkan oleh pemain hebat Iran Ali Daei sebagai penjaring rekod antarabangsa. Ronaldo akhirnya kekal di Manchester United pada musim panas ini meskipun wujud spekulasi dia akan bertukar kelab. Dan walaupun berada di bangku simpanan untuk perlawanan Liga Perdana Inggeris, dia menjaringkan gol dalam perlawanan terakhir pasukan itu di Moldova ketika bertemu FC Sheriff dalam saingan Liga Euro.
Akhir sekali kita ikuti isu Soho Kinir minggu ini. Pulau Peranginan Langkawi menawarkan tarikan tersendiri dan tidak wajar dijadikan perbandingan dengan pakej yang terdapat di Hat Yai, Thailand. Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Pembangunan Langkawi, Nasaruddin Abdul Muttalib berkata, dakwaan yang menyatakan industri pelancongan di sini terjejas disebabkan rakyat Malaysia kini memilih selatan Thailand untuk bercuti adalah tidak tepat. Menurutnya, perbandingan yang dibuat tidak tepat kerana sasaran kemasukan pelancong pada tahun ini adalah sebanyak 2.5 juta berbanding 2019 yang mencatatkan 3.9 juta pelancong. Langkawi juga menawarkan tarikan pelancongan yang berbeza berbanding dengan Hat Yai, jadi perbandingan itu adalah tidak adil. Menurutnya, industri pelancongan masih dalam fasa pemulihan. Jadi sasaran lada pada tahun ini adalah realistik dan tidak boleh dibandingkan dengan tahun sebelum berlakunya pandemik COVID-19. Bagaimanapun, lada tidak menafikan angka kemasukan pelancong dapat ditambah baik sekiranya perkhidmatan feri dipertingkatkan. Beliau memberitahu faktor perjalanan feri yang terhad serta tidak menentu menyebabkan pelancong tidak dapat merancang percutian mereka dengan teratur. Terdahulu, tular video yang menunjukkan ramai rakyat negara ini memilih untuk melancong di Hat Yai berbanding Langkawi yang menyebabkan pengaliran keluar wang negara. Pastikan anda sentiasa bersama Sumber Kini dengan berita lebih menarik dan informatif menerusi laman media interaktif Facebook, YouTube, Instagram dan TikTok Sumber Kini. Assalamualaikum dan salam sejahtera.